Hai, Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Fauzi. Korang boleh panggil aku Oci. So, aku baru je join dalam YouTube ni. Aku try untuk cuba nasib. And aku dah try buat 2 video sebelum ni. Video college tour KPM Bandar Penawar. Dan ada satu video college juga. Lepas tu aku hari ni nak bawa kelainan sikit untuk video ketiga. Aku nak try buat horror story. Okay, horror storytelling. So aku nak buat horror storytelling kita ni sambil kita buat skincare routine. Ni apa yang aku selalu pakai lah sebelum aku nak tidur. Tapi aku nak share dengan korang cerita hantu, cerita seram. Tak nak sebut nama dia, cerita seram. Ada 3 cerita seram yang aku nak cerita. So sekejap aku nak betulkan phone dulu. Okay, mantap. So first story dia berlaku masa sekolah menengah. Okay, actually dia berlaku masa sekolah menengah. Masa tu aku baru form 1. Aku baru je join sekolah menengah masa tu. Budak-budak baru dah baru-baru nak up, baru masuk sekolah menengah lah kan. Lepas tu aku jenis yang datang awal tau kalau kat sekolah. Dalam pukul 12 tengah hari macam tu aku dah sampai. Walaupun biasanya budak datang pukul 1.30 macam tu kan. Jadi nak dijadikan cerita, satu hari tu aku datang awal sangat, 11. Masa tu sebab bas aku ada problem, so dia minta datang awal kan. So adalah aku dengan beberapa kawan aku yang datang awal. Okay, so kita orang datang awal. Kita orang duduk kat pondok. Okay, kat sekolah aku tu ada satu pondok, dekat dengan padang, dekat dengan dataran. Pondok tu kita orang tempat budak-budak sekolah petang. Aku form 1 dengan form 2 time tu petang. Duduk lah sementara nak beratur masuk dewan kan. So aku beratur kat situ dengan kawan, duduk situ dengan kawan aku. Kita buat kerja, kita buat homework tau time tu. Aku buat homework dekat Islam. Kawan aku dia buat matematik gitulah. Lepas tu kita orang duduk sambil borak-borak. Okay, sambil borak-borak. Lepas tu aku cakap lah dengan kawan aku tu, ya dia ada exam lah. Masa tu kebetulan memang ada exam ketiga dengan percubaan SPM kat sekolah. So kita orang pun duduk borak-borak apa semua, tak boleh bising-bising lah sebab kita orang dekat dengan dewan exam kan, tak boleh bising. So lepas dah duduk macam tu, aku dengar orang jerit. Okay, so aku terus cakap dengan kawan aku, ada orang jerit lah macam tu. Lepas tu tiba-tiba cikgu kita orang, okay, aku namakan cikgu tu Cikgu R lah. Cikgu R ni terus lari pergi kat aku dengan kawan aku. Dia cakap macam ni, tolong cikgu, ada budak kena rasuk dan dia dah lari ke belakang sekolah. Okay, tempat kita orang duduk tu, korang bayangkan je lah tempat kita orang duduk tu ada laluan kecil tau. Okay, laluan kecil ni ada bilik sukan. Lepas tu kalau kita straight ke belakang, kita straight ke belakang kan, belok kiri, belakang tu hutan tau. Hutan. Lepas tu ada tangki air, ada tempat tangki air sekolah yang besar-besar tu kan. So aku duduk, aku larilah ke situ sebab cikgu kata dia lari ke situ kan. Kita orang pun lari ke situ. Lepas tu kita orang nampak dia, pintu tangki air tu berkena hempas macam gitu. So aku pergi dekat. Aku tengok pintu tu. Aku just macam tengok dekat cerah besi tu kan. Aku tengok macam ni. Lepas tu aku nampak ada mata merah tengah pandang aku. Okay, aku tadi pakai toner. Lepas tu mata merah tu dia pandang aku sambil macam marah lah. Memang marah. Aku pun tak adalah macam takut sebab yelah tak rupa setan pun. Dia macam orang je kan. Aku pun panggil cikgu, cakap lah, cikgu dia dah dalam dah, pintu tu ditahan, tak boleh buka. Lepas tu kita orang pun tunggu cikgu A. Okay, cikgu A ni dia cikgu PJK. Okay, dia kriteria cikgu PJK ni dia sadu-sadu. So kita orang macam expect dia boleh rentak pintu tu tau, boleh nak buka. Tapi cikgu A tu sendiri tak boleh nak buka pintu yang dia tutup tu. Punyalah ketat pintu tu sampai dia tak boleh nak tutup. Sampai tak nak buka. Jadi aku pun masa tu macam pelik tau. Macam first time lah in life kan tengok benda ni. Jadi aku pun tunggulah sambil melihat macam mana cara nak buka, tunggu kan. Lepas tu
After dah tunggu-tunggu gitu, tiba-tiba arah satu ni semuanya budak form 5. Diorang tengah ambil percubaan SPM. Tiba-tiba arah tu ramai gila budak-budak menjerit. Dia mula-mula satu kelas je menjerit. Budak satu perempuan dekat dalam satu kelas ni, dia menjerit. Dia menjerit. Kita naik atas, kita orang tengok kelas tu semua orang dah takut-takut dah. Budak-budak perempuan semua dah duduk berkumpul, dah takut-takut. Lepas tu ada satu budak ni dia dah meracau-racau, ada yang dah nangis-nangis. Tapi yang satu tu yang seorang tu dia paling teruk lah. Dia dah meracau-racau pelik-pelik tau. Lepas tu after dah meracau-racau macam tu, cikgu aku bawa lah dia keluar ke depan koridor kelas tu kan, baringkan dia kat situ. Lepas tu baca, tutupkan muka dengan kain. Lepas tu baca ayat kursi, tenangkan dia kan. Lepas tu dia okey je. Tiba-tiba satu aras tu ada orang jerit, aras 2 jerit, ada aras ketiga menjerit. Lepas tu dekat blok sebelah menjerit. Ramai gila orang menjerit. Budak perempuan lah kena rasuk. Dan orang semua dah mula, budak yang rasuk tu dah mula lari keluar kelas. Dah huru-hara lah time tu. Ada yang dah lari turun bawah, pergi dataran, pergi tempat student nak masuk kan. So kita orang ni pergilah kejar, tangkap semua. Yang dapat tangkap tu masuk dalam surau untuk berubat. Aku dengan kawan aku pergi tahan mana-mana yang boleh tahan dulu kan. Masa tu jadi aku dengan kawan aku ni pergi ke depan, nama tu foyer bawah. Tempat macam dekat pintu nak masuk, nak keluar sekolah tu ada foyer tau. Ada satu budak dekat rasuk duduk situ, dia nangis. Kita orang pun pergi kan, tahan apa semua. Lepas tu cikgu aku datang. Lepas tu masa tengah pegang tu, aku dapat rasa kan, seolah-olah dia kan, cakap kan kepala dia ketutup tau. Tapi kita pun bayangan, kita dapat nampak yang dia tu macam tengah pandang kita. Kita tengah pandang macam gini, dengan mata besar terbeliak tu kan, tengah pandang macam tu. Aku memang masa tu, sumpah aku cakap aku dekat khayalan tempat lain. Kepala aku berkhayal ke tempat lain lah time tu. So jadi cikgu aku perasan kan, aku pakai oil. Okay. Lepas tu cikgu perasan, dia pun tegur, dia tanya, okey tak Fauzi? Lepas dah tegur macam tu, aku pun terus back to normal lah. Baca kursi apa semua, tak berhenti. Lepas tu aku dengar lah cikgu cakap nak paksa dia keluar sebab dia tak nak keluar kan. So cikgu ugut lah, kalau dia tak nak keluar, cikgu nak bakar dia. Lepas tu dah ugut-ugut baru dia keluar. After dah tenangkan semua orang yang kena histeria, budak ni dia tak nak keluar, dia still tak nak keluar. Kita orang panggil bomba tau time tu kat sekolah. Aku punya PKM tu bukan Islam lah. Dia panggil bomba, okay? Dia panggil bomba dengan ambulans nak keluarkan orang tu. Macam seolah-olah masa tu ada emergency lah. Even bomba yang pujuk pun dia tak nak keluar juga. So last mak dia sendiri datang. Mak dia sendiri yang pujuk, bawa balik rumah kan. Dia keluar. Dia ikut mak dia, dah bawa balik rumah. Kita dengarkan cerita tu settle sampai situ je. So aku pun dengan happynya naik kelas, boleh belajar macam normal kan. Aku pakai moisturizer. Okay, brand aku semua brand Alia. Aku naik balik semula ke kelas. Macam masa tu aku fikir dah aman lah, dah tak ada apa-apa gangguan kan. Aku baru je nak start kelas pendidikan Islam, tiba-tiba orang lari-lari masuk kelas. Dia kata, Ustazah tolong, ada orang kena rasuk. Rupanya ada satu budak perempuan, dia kena histeria, tapi dia sembunyi dalam toilet. Dia sembunyi dalam toilet. Tapi masa dia kena rasuk tu, dia dah merayap-rayap dekat luar, dah menjerit macam tu. Terus lah ustazah aku ni bawa masuk dalam kelas kosong, letak dia dudukkan di atas kursi tau. Masa tu ada ustazah dengan ustaz. Masa ustaz sekolah aku sendiri pun dah tak boleh dah nak ubat dia. Terpaksa tunggu orang berubat daripada Kota Tinggi. Sampai je orang tu berubat, dia tanya tau siapa yang hijab dia terbuka. So basically aku memang boleh nampak benda-benda yang gaib ni. So aku offer diri aku boleh nampak. Aku pun cakap lah aku boleh nampak. So dia kata minta untuk duduk belakang kerusi tu. Aku duduk. Dalam few second aku tutup mata. Dia minta aku tutup mata. Aku tutup mata je. Bila aku buka, aku nampak perempuan pakai kebaya merah sambil memandang aku. Dia duduk atas kerusi. Perempuan tu duduk atas kerusi. Dia pandang aku. Dia tangan dia macam ini. Dia pandang macam tu. Lepas tu dia cakap lah sebenarnya reason kenapa dia rasuk budak-budak kat sekolah tu sebab
adab. Budak-budak kat sekolah ni tak ada adab. Dia tak adalah rupa dalam menyerupai benda yang menyeramkan. Dekat tempat orang kan, even tempat tu kita familiar pun, kita kena pandang aspek lain lah. Sebab mungkin tak kita je yang ada kat situ kan. Ada juga orang, ada benda lain ataupun makhluk-makhluk lain yang duduk kat situ selain kita. So itu first story. Taklah seram, tapi dikira pengalaman lah, pengalaman mistik ya, sebab aku first time tengok orang kena histeria.